warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini sudah 24 hari bulan Ramadan, 6 hari bulan Mei. Tinggal lagi 5-6 hari untuk kita umat Islam melakukan ibadah puasa. Mudah-mudahan dalam 5-6 hari ini kita bersungguh-sungguhlah untuk mengejar fadilat Ramadan Karim. Tok Abah nak imbas balik kira-kira setahun yang lalu. Tahu sudahlah, sewaktu berakhirnya Ramadan, kita menyambut kehadiran Syawal, Hari Raya Aidilfitri dalam suasana PKP. Mengimbas balik pada waktu itu, Tok Abah masih ingatlah. Tok Abah dengan Tok Mi dan adalah anak 1-2 yang sempat yang berdekatan sambut Hari Raya bersama. Yang lainnya kami sambut raya melalui Zoom, guna Hangout, buat WhatsApp call dengan anak-anak, dengan anak cucu dan dengan keluarga, termasuk dengan ibu Tok Abah sendiri. Ya, ada rasa sahayu, sedih, kelakar pun ada juga, sebab tak pernah menyambut raya dalam norma baru ni. Tapi pada waktu itu, saya ingat Tok Abah, kita semua pasrah, redha menerima keadaan itu. Tetapi kali ini, setelah setahun berlalu, kita terpaksa pula menyambut Hari Raya dalam suasana yang sama juga. Bahkan kali ini Tok Abah rasa lebih parah pula lagi. Dan Tok Abah juga terkesan mendengar runggutan, mendengar luahan hati, membaca dalam semua sosial media luahan hati kawan-kawan, sahabat dan juga warga Malaysia yang menzahirkan kekecewaan mereka setelah setahun kita berjuang bersama-sama. Kerajaan berbelanja berbilion ringgit untuk mengawal penularan COVID ini. Hari ini kita akan menyambut Syawal dalam keadaan MCO lagi. Bahkan pengumuman MCO yang dibuat sehari 2 ini, sebenarnya kita pun tak faham mengapa keadaan seperti ini masih berlaku. Bagi Tok Abah, apabila trending di sosial media hashtag kerajaan gagal ni, nampaknya terbukti betul lah. Walau apa alasan diberi sekalipun, menyalahkan rakyat tidak ikut SOP itu pada Tok Abah bukan suatu penyelesaian kepada isu penularan COVID-19 ini. Kerana akhir sekali ialah, nampaknya usaha yang dilakukan oleh pemerintah, dia hanya mengulangi balik kepada langkah-langkah yang biasa dilaksanakan. Tak ada pun tindakan-tindakan yang kita lihat yang disebut sebagai out of the box. Asyik-asyik mengulang balik PKP, PKPB, PKPBD, entah macam-macam PKP lagi lah. Dengan cara SOP yang bertindan-tindih. Menteri Ismail Sabri mengumumkan ini PKP untuk daerah-daerah ni. Tak boleh rentah negeri satu, tak boleh rentah daerah lagi. Kemudian bila ditanya tentang bagaimana dengan soal ekonomi, ini tunggu MITI punya pengumuman. Kemudian tak pasal-pasal Kementerian Pendidikan yang telah baru mengumumkan peperiksaan semua diubah suai, ditangguh. Tiba-tiba sekolah di semua kena tutup balik. Hari ni umum, besok tutup. Mak ayah tak bersedia. Sebenarnya jelas menunjukkan kerajaan yang tidak absah ini. Minta maaf lah, bulan Ramadan ni Tok Abah kena ulang jugalah balik yang ini. Kerajaan ini benar-benar sebuah kerajaan yang gagal. Menteri yang jaga parlimen mengatakan bahawa kalau tak ada parlimen pun masih boleh berfungsi. Timbalan speaker pula bagi tahu kenyataan menteri tak betul. Yang mana satu kita nak ikut? Ke bawah duli yang di-Pertuan Agong kata parlimen boleh bersidang walaupun dalam keadaan proklamasi darurat dengan syarat Perdana Menteri panggil. Tapi Perdana Menteri buat aja. Apakah persepsi yang di luar sana yang mengatakan bahawa kerajaan yang ada sekarang ni nak berselindung di sebalik COVID, nak berselindung di sebalik proklamasi darurat untuk terus berkuasa? Tok Abah sebenarnya cuba untuk berlaku jujur pada diri Tok Abah sendiri supaya nak buang pemikiran ini. Tetapi melihat kepada perkara-perkara yang sedang berlaku ni, nampaknya menjurus ke arah itu. Kemuncaknya minggu lepas apabila Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Bador melepaskan jawatan dan digantikan dengan timbalannya, mendedahkan bagaimana pelibatan menteri dalam urus tadbir dan tata kelola PDRM secara langsung betul-betul sebenarnya mengejutkan, menggemparkan seluruh negara. Dan lebih parah pula, Dewan Ulama sebuah parti politik yang berlabelkan Islam melalui ketua penerangannya mengeluarkan kenyataan bahawa
mantan ketua boleh negara ni tidak berintegriti dengan mendedahkan keberobokan yang berlaku dalam agensi kerajaan itu kepada media merupakan satu yang dianggap tidak berintegriti dengan menggunakan dalil ayat Al-Quran pula lagi. Tok Abah boleh lihat trending bagaimana komen-komen yang diberikan oleh daripada pelbagai golongan, berbagai pihak, kekecewaan. Apakah apabila sekarang ni orang yang statusnya bertaraf ulama ni, mereka boleh bercakap dan mengeluarkan fatwa mengikut sesuka hati mereka setelah mereka sekarang ini berada di puncak kuasa dengan kedudukan dan kuasa yang ada. Bagi Tok Abah tak nampak mengapa kerajaan yang gagal ini masih lagi perlu dipertahan. Tok Abah fikir sudah sampai masanya rakyat bangkit untuk menyatakan pendirian bahawa nombor satu, Parlimen kena segera dibukakan. Tok Abah kena ulang ini juga lagi sekali kan. Walaupun dah berkali-kali disebut oleh banyak pihak. Tetapi Parlimen memang segera kena dibuka. Supaya ada pandangan dan idea yang boleh disalurkan bagi membolehkan tindakan yang lebih mantap, lebih baik. Sebab kita akui penularan COVID ini real. Walaupun orang mempertikaikan angka-angka yang diberikan oleh KKM, hingga kan website KKM, Facebook KKM pun dah tak benarkan orang buat komen sebab banyak sangat komen-komen yang negatif kepada KKM. Tapi bagi Tok Abah, pandemik COVID-19 ini real. Berbilion ringgit dah dibelanjakan. Sekarang proses vaksin, itu pun proses pemberian vaksin ini pun juga pelbagai perkara timbul lagi. Dan kemudian bila Menteri Kewangan mengumumkan terpaksa menggunakan wang kumpulan amanah Kuan yang selama ini tak pernah diusik, itu lagi mengejutkan sebab itu dana yang sangat besar. Tapi atas nama perintah darurat, maka hal ini tak boleh dibincangkan secara terbuka. Ramai pemimpin-pemimpin ahli-ahli parlimen yang menyuarakan ketidakpuasan hati. Dan ramai juga pakar-pakar penganalisis ekonomi yang memberikan pandangan. Tapi dalam waktu yang sama, kerajaan yang menteri paling ramai, kabinet paling besar. Tapi kita lihat segala usaha yang dibuat, baik dari sudut nak menguruskan penularan COVID-19, baik dalam konteks pengurusan ekonomi negara, baik dalam konteks nak membawa pelabur datang ke negara, nampaknya semua melalui jalan buntu. Kerajaan yang ada sekarang tidak ada pilihan yang lain bagi Tok Abah, melainkan kembali semula kepada asas urus tadbir dan tata kelola negara ini, iaitu apa dia? Kita sebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Selagi institusi parlimen itu tidak dibuka, tidak dihormati fungsi dan peranannya sebagai institusi yang boleh melakukan semak dan imbang dan boleh memberikan pandangan balas balik supaya usaha-usaha yang dilakukan untuk menghalang penularan COVID ini menjadi lebih buruk dan untuk membolehkan urus tadbir dan tata kelola dari segi ekonomi, pendidikan dan sosial dan seluruh kehidupan rakyat dipulihkan seperti sedia kala, kembalikanlah semula kuasa parlimen itu. Walaupun ada yang bagi pandangan, kononnya kalau panggil sidang parlimen ni orang menjerit sana, menjerit sini, bergaduh apa dalam parlimen seperti mana dilihat waktu sidang parlimen berjalan. Jadi apa maknanya? Kena faham fungsi dan peranan parlimen. Saudara kena lihat, anggota parlimen ini dia ada wakil yang dipanggil backbencher, penyokong kerajaan. Ada yang wakil yang bukan kerajaan. Cuma di Malaysia ni dia kata ini backbencher, ini pembangkang. Sebenarnya mereka semua ahli legislatif, ya. Mereka dipilih, diangkat oleh rakyat. Tak kiralah yang lompat ke tak lompat, yang katak ke tak katak. Ya, mereka ini diangkat oleh rakyat supaya suara rakyat itu diwakili. Ini dipanggil participatory ataupun participation demokrasi. Ya, suara rakyat tu dibawa dekat sana. Ini membolehkan apa juga tindakan-tindakan yang dibuat oleh kerajaan disemak, diberi perhatian, ditanya dan boleh diberi pandangan balas. Sekarang ni kerajaan yang ada, bila parlimen tak boleh bersidang dengan perisytiharan darurat dan parlimen ditutup, kerajaan boleh buat ikut suka dia, berbelanja ikut suka dia. Saudara, kalau saudara pergi ke kedai, pergi pasar raya, beli barang kan,
beli barang, bawa balik barang, kemudian resip tak ada. Orang tanya mana resip? Resip tak boleh bagi, resip tak ada. Macam mana nak tahu perbelanjaan yang telah dibelanjakan itu benar-benar mengikut harga kos yang dikeluarkan. Begitulah tamsil lebih kurang yang sedang berlaku sekarang. Kerajaan berbelanja, ambil duit sana, ambil duit sini, pinjam sana, pinjam sini. Tapi siapa yang sebenarnya boleh buat semak dan imbang dalam keadaan parlimen ditutup? Tok Abah yang semua boleh faham mengapa ramai yang bercakap soal mengapa parlimen perlu dibuka. Mudah-mudahan sedikit luahan hati Tok Abah di hujung Ramadan menjelang datangnya Syawal. Tok Abah pun tak ada mood sebenarnya nak sambut Syawal ni. Kan tak ada makna pun lah, kan? Tak ada makna. Umumnya 15 orang. Kalau keluarga Tok Abah 15 orang, Tok Abah, Tok Mi, anak 6 orang, menantu 3 dan 9. Cucu 6, 15. Kalau kemuk semua kami berkumpul, orang lain tak boleh datang lah. Kemudian apa beza? Yang MCO, raya sehari je, 15 orang. Yang bukan MCO, raya 3 hari pula, 20 orang. Ini apa punya SOP ni? Nanti kita boleh dengar lah minggu depan masa raya nanti. Ada pula lah saman-saman kan. Menteri Ismail Sabri dalam pengumumannya memberi pula jaminan. Kali ini tidak ada lagi pilih kasih. Maknanya apa bila menteri sebut macam tu? Sebelum ni memang adalah istilah antara dua darjat tu sebenarnya memang betul berlaku lah. Minta maaf lah, mungkin agak emosional sedikit kali ini. Kerana Tok Abah terlalu tersentuh sangatlah melihat kawan-kawan, luahan hati anak-anak buah, anak-anak didik, kawan-kawan yang dekat, dengar suara anak cucu dan juga rintihan kawan-kawan yang tak dapat bertemu mak ayah menjelang datangnya Syawal ni kan. Jadi Tok Abah terkesan sungguh. Walaupun kita akurlah dengan suasana pandemik yang nampaknya dengan angka-angka yang meningkat ini, tetapi keadaan ini sepatutnya setelah setahun berlalu tak patut berlaku lagi, tak patut berulang lagi. Tapi kenapa dia berulang? Dia berulang kerana kerajaan yang ada ini hashtagnya ialah kerajaan yang gagal. Tok Abah harap mesej Tok Abah ini dapat sampai kepada semua warga yang ada di negara ini, dan kita insya-Allah sama-sama ramai-ramai kalau nanti pilihan raya ke-15 ini diadakan, kerajaan yang gagal ini kita kena tolak dan kita kena ganti dengan kerajaan yang lebih baik, lebih berintegriti, dengan kepimpinan yang lebih berwawasan, yang lebih boleh mengangkat harakat dan darjat negara ini dan meletakkannya kembali dalam peta global dunia sebagai sebuah negara yang mampu untuk bukan saja menyelesaikan masalah-masalah yang ada ini, tetapi menjadi kembali sebuah negara yang dihormati dan boleh menyumbang bukan saja untuk rantau di Asia ini, tetapi dunia keseluruhannya. Wallahu alam wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.